Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hi everyone. In this video, I will talk about summary for our electrostatic topic. I intend to do this video in bahasa Melayu. So, for my foreign students, so you may ask help from your Malaysian friend in order to translate it. Okey, baik. So dalam video ni saya akan menerangkan summary ataupun wrap up daripada topik elektrostatik yang telah kita belajar. Okey, so sebagaimana yang kita telah belajar, sumber untuk electric field kita adalah charge. Okey, so bergantung kepada value ataupun sign charge yang kita ada, sama ada positif ataupun negatif, so dia akan menghasilkan satu electric field. Contohnya kalau kita ada positif, so kita akan dapat charge ataupun field yang direction dia outward from its self, okay, daripada positive charge ni. So kalau kita ada negatif, so sign ataupun direction field dia akan going inside ataupun going inward ke dalam kita punya particle charge. Okay, so secara umumnya charge dia boleh diwakili dengan dua bentuk. So pertama, dengan absolute charge ataupun kita namakan dia sebagai particle charge. So kita ada satu absolute charge. So dan unit dia adalah coulomb. Dan charge juga kita boleh wakilkan dia ataupun represent dalam bentuk density ataupun dalam ada setengah-setengah buku yang mengatakan dia dalam bentuk distribution form. So dalam density kita ada tiga jenis. Sama ada kita ada line density, surface density ataupun volume density. So kalau kita ada line density, so biasanya kita akan gunakan simbol ρl untuk mewakili dia, dan unit dia adalah coulomb per meter. So walaupun dalam kes ni kita ada line charge density, iaitu dalam bentuk ρl, so kita boleh tukar ataupun kita boleh cari jumlah charge yang terkandung dalam satu-satu line menggunakan persamaan ini. So kita ada line integration untuk ρl.dl. So kalau kita ada surface pula, okay, kita ada ρs sebagai simbol dan coulomb per meter squared sebagai unitnya. So untuk mencari total charge dalam satu surface, so kita boleh gunakan persamaan ini. So surface integration ρs.ds. Okay, dan kalau kita ada satu volume density, so kita ada ρv simbol dia, dan unit dia adalah coulomb per meter cubic. Untuk mencari jumlah charge yang terkandung dalam satu volume, kita boleh gunakan persamaan Q sama dengan volume integration ρv.dv untuk cari total charge yang terkandung dalam satu-satu volume. Okey, baik. Dalam elektrostatik, so basically kita akan menganggap field component dalam electric field dia adalah constant. Oleh itu, apa sahaja yang persamaan yang melibatkan delta bagi dengan delta T ataupun perubahan terhadap masa, kita akan dapat nilai dia sama dengan kosong. Dan dalam elektrostatik kita akan ada dua keadaan. Sama ada kita ada stationary current, stationary charge, maknanya kita ada satu nilai charge yang constant yang tidak berubah. Sama ada dia dalam bentuk absolute ataupun density value, ataupun kita ada satu charge yang bergerak daripada satu point ke satu point, dan oleh kerana charge itu bergerak, dia akan menghasilkan satu current. Namun pergerakan charge tu dalam constant speed. So mana speed dia tak berubah. Dalam kes ni, so kita akan menghasilkan apa yang kita namakan sebagai direct current ataupun current ataupun arus teruslah. Okey, dan oleh kerana dalam field perspektif ni, so kita akan lebih berminat dengan current density berbanding dengan absolute value untuk current. So kalau kita ada keadaan ini, so current density yang terhasil adalah current density dalam DC value. Baik. So kita dah juga belajar berkenaan dengan Maxwell equation. So Maxwell equation kita ada 4 equation. So namun dalam kes ni, oleh kerana kita akan memberi tumpuan kepada electric field, so kita hanya consider pada dua persamaan yang pertama dalam Maxwell equation. Dan oleh kerana kita consider satu elektrostatik, dan
whatever field component yang kita ada dalam electric field itu adalah constant. So maknanya delta bagi dengan delta T kita akan dapat kosong. Dan daripada ataupun daripada dua Maxwell equation yang kita ada, so kita akan hanya consider Maxwell equation yang dalam bentuk ini, iaitu del dot vector of D sama dengan rho V dan del cross with vector of E sama dengan kosong. So kalau tidak, dalam dalam side ni kita akan ada minus delta B bagi dengan delta T. So oleh kerana kita punya delta bagi dengan delta T sama dengan kosong, so dalam side ni kita akan dapat nilai dia adalah sama dengan kosong. So kita juga ada hubung kait antara vektor D dan vektor E. So kita akan ada vektor D sama dengan epsilon vektor E. Okey. So dalam electric field, so kita akan ada dua komponen yang asas, iaitu electric field intensity, so yang diwakili oleh vektor E, dan electric flux density yang diwakili oleh vektor D. Baik. So persoalan utamanya, macam mana kita boleh derive expression untuk yang mewakili kedua-dua komponen electric field ini. So secara umumnya kita ada dua kaedah. Pertama dengan kita menggunakan Coulomb's law. Yang kedua dengan menggunakan Gauss law. So secara umumnya dalam Coulomb's law ni dia ada dua statement, yang mana electric field yang dihasilkan oleh charge diberikan oleh persamaan ini. So kita ada vektor E sama dengan R cap Q divided by 4 pi epsilon R squared. So unit dia adalah volt per meter. Okay, dan statement yang kedua yang terkandung dalam Coulomb's law ni, so force yang diterima oleh any charge yang terletak di dalam electric field, so given by this formula. So katalah kita ada satu charge, so charge tu dia akan menghasilkan satu field, kemudian kita letak satu lagi charge dalam field tersebut. So berapa force yang diterima oleh charge ni kita boleh calculate ataupun kira menggunakan persamaan ini. Namun sekiranya kita ada multiple charge, so maknanya nilai charge kita lebih daripada satu. So electric field yang terhasil oleh kesemua charge tersebut adalah diberikan oleh persamaan ini. Kerana setiap charge akan menghasilkan electric fieldnya, untuk mendapat nilai charge pada point tertentu, kita perlu menggabungkan semua nilai charge yang dihasilkan oleh kita perlu menggabungkan kesemua nilai electric field yang dihasilkan oleh setiap charge. So that's why dalam kes ni dia ada summation of Qi multiply by R minus by R1. So yang ini adalah vektor yang represent distance dan juga arah daripada Q ke test point. So bahagi dengan dia punya amplitude, okay, dengan power dengan kuasa 3. Dan dalam masa yang sama, charge ni juga boleh diwakili dengan nilai density. So apa yang kita boleh buat untuk cari persamaan ataupun expression electric field intensity yang dihasilkan oleh satu charge density, so kita hanya replace Q ini dengan persamaan yang kita gunakan untuk mencari jumlah charge sekiranya diberi dalam bentuk density value. So contohnya kalau kita consider dalam line charge density, so kita akan ada vector of E sama dengan 1 bagi dengan 4 pi epsilon. Okay, so line integration R cap rho L dl, so bagi dengan yang ni adalah amplitude vector di antara yang mewakili jarak dan distance daripada kita punya line charge kepada test point. Okay, so yang ini adalah amplitude-nya, okay, dengan kuasa 2. So ini adalah cara yang pertama. So cara yang kedua adalah menggunakan Gauss law. So dalam Gauss law ni dia bagi tahu bahawa total D, so ataupun jumlah electric flux yang dihasilkan, okay, yang melalui satu closed surface adalah sama dengan jumlah charge yang terkandung di dalam surface tersebut. Dan surface tu kita define sebagai Gaussian surface. So dalam Gauss law ni, so kita ada dua bentuk ataupun dua form. Pertama adalah differential form, yang kedua adalah integral form. So differential form adalah yang adalah equation yang diberikan dalam first Maxwell equation kita. So kita ada del dot
vector of D sama dengan rho V, dan dengan teknik yang tertentu ataupun step yang tertentu, so kita boleh ubah daripada differential form kepada integral form. Okay, dan integral form untuk Gauss law diberikan oleh persamaan ini. So close integration of area, so D dot ds sama dengan Q enclosed. Dan menggunakan beberapa teknik daripada Maxwell equation, so divergence theorem dan charge in density, so kita akan dapat persamaan ini yang mewakili keseluruhan apa yang define ataupun didefinisikan oleh Gauss law. So kita ada volume integration del dot d dot dv sama dengan volume integration of rho v dot dv. So yang ini sebagaimana yang kita lihat adalah solution untuk Q, mencari jumlah charge di dalam sekiranya diberi charge tu dalam bentuk volume density, dan persamaan ini juga sama dengan close integration of surface vector d dot ds. Okay, dan keseluruhannya akan memberikan jawapan nilai charge yang terkandung di dalam satu-satu surface. Okay. So di dalam topik elektrostatik juga kita diperkenalkan juga dengan medium. So medium ini adalah satu area ataupun satu kawasan yang digunakan untuk meletakkan satu-satu charge di dalam satu-satu area. So area itu dinamakan sebagai medium. So sebagaimana yang awak dah belajar, yang kamu dah belajar di dalam electric circuit. So basically dalam electric field, so kita akan ada dua jenis material ataupun medium. Ini secara umumnya. Okay, walaupun kita akan ada satu lagi medium, iaitu semiconductor. So kita consider hanya dua medium ini dulu. So kita akan ada conductor. So quality conductor ditentukan oleh nilai conductivity-nya, iaitu sigma, dan unit untuk sigma adalah Siemens per meter. Kita akan ada jenis medium yang kedua, iaitu dielectric, dan kualiti dielectric ini akan ditentukan melalui nilai permittivity-nya ataupun electric permittivity, iaitu epsilon, dan unit untuk permittivity adalah farad per meter. So di dalam dielectric, so kita akan ada dua konsep yang utama. Yang pertama adalah polarized field, iaitu apabila kita ada satu dielectric dan kita kenakan atau kita exposekan dielectric ni dengan satu electric field, okay, kita akan ada satu polarized form of atom dalam kita punya dielectric, dan melalui polarized atom tersebut kita akan dapat polarized field, dan polarized field ini diberikan oleh expression yang ini pada asalnya. So vector of D sama dengan epsilon naught 1 plus xe vector darab vector of E, dan akhirnya kita akan gantikan persamaan ini dengan epsilon, yang mana epsilon sama dengan epsilon naught darab dengan 1 plus xe. So konsep yang kedua yang ada di dalam dielectric adalah dielectric breakdown. So satu-satu dielectric dia ada satu limit yang dia boleh tahan sebelum dia rosak, okay, yang dinamakan dielectric breakdown, dengan syarat sekiranya dielectric tersebut kita exposekan dengan satu amplitude E ataupun amplitude of electric field intensity, so below daripada amplitude of EDS. So yang mana EDS ni adalah limit satu-satu electric field. Sekiranya kita expose dielectric tersebut pada satu electric field yang melebihi nilai ini, so dia akan menyebabkan dielectric tersebut akan mengalami apa yang kita namakan sebagai permanent damage, ataupun dielectric itu akan rosak. So oleh kerana kita ada dua medium, iaitu conductor dan dielectric, so kita akan ada satu konsep yang dinamakan sebagai electric boundary condition. So dalam electric boundary condition kita akan ada tiga condition, sama ada conductor to conductor, dielectric to dielectric, ataupun dielectric to conductor. Dan dalam kes ni, so kita akan perkenalkan dengan tangential dan normal component untuk setiap vektor E dan D. Okay, untuk melihat apa perubahan ataupun apa kesannya sekiranya electric field bergerak daripada satu medium ke satu medium. Dan summary untuk condition ini, so you all boleh refer dalam table 4.3 di dalam reference books. Alright.
So selepas kita derive persamaan ataupun expression yang mewakili vektor E dan vektor D, iaitu electric field intensity dan juga electric flux density. So daripada persamaan tersebut, so kita akan menggunakan whatever expression untuk derive beberapa komponen yang terdapat di dalam electric circuit. Okay. Sebagai contoh yang pertama, electric potential. So yang ini kita kenali sebagai voltage difference. So dalam electric circuit topik ataupun electric circuit course. So dan electric potential kita boleh kira daripada persamaan ini, yang mana V sama dengan minus integration from x1 until x2, so vector of E dot dl. Dan daripada general expression vector E ni ataupun electric field intensity, so iaitu E is equal to R cap Q divided by 4 pi epsilon R squared. So kita boleh gantikan E ni di dalam persamaan ini, dan sekiranya kita mencari potential difference daripada point R ke point infinity, dan kita gantikan E ni di dalam persamaan ini, dan kalau kita selesaikan, kita akan dapat potential difference adalah sama dengan Q bahagi dengan 4 pi epsilon R. So yang ini adalah general expression untuk potential difference. So oleh kerana kita ada satu nilai charge dekat sini, okay, sebagaimana juga dalam kes-kes sebelum ni, so charge ini kemungkinan mengandungi pelbagai ataupun mengandungi pelbagai ataupun mempunyai lebih daripada satu charge dalam satu-satu medium. Jadi untuk mencari potential difference yang terhasil daripada multiple charge, so kita just gantikan nilai Q ini dengan satu expression sebagaimana yang kita ada dalam Coulomb's law sebelum ni. Okay, so summation of I daripada 1 sampai N QI bahagi dengan amplitude R, iaitu yang ini adalah amplitude vector yang mewakili distance dan direction daripada kedudukan Q kita dengan kedudukan test point kita. Dan Q ni juga, charge ni juga boleh diwakili dalam bentuk density. Okay, so untuk mencari potential difference daripada R ke infinity, okay, yang dihasilkan oleh satu density charge, so kita boleh gantikan Q ini dengan nilai ataupun dengan nilai dan dengan persamaan yang terdapat di dalam charge density sebagaimana yang kita tengok pada pada awal video tadi. So kita akan ada V adalah sama dengan 1 bahagi dengan 4 pi epsilon. Okay, so kita just gantikan Q ni dengan line integration rho L dot dl. Okay, so bahagi dengan R. So R ni adalah amplitude yang mewakili amplitude bagi vektor yang mewakili distance dan arah daripada kita punya Q ataupun kita punya partikel ataupun kita punya line charge kepada kita punya test point. So di dalam electric potential ni juga, okay, so yang ini adalah bentuk ataupun dalam integration ataupun integral form. So persamaan ini kita boleh tukar dalam bentuk ataupun differential form, dan kita akan ada persamaan yang ini, iaitu vector of E sama dengan minus del darab dengan V, dan expansion ataupun kembangan daripada persamaan ini, so kita akan ada dua persamaan yang lain, iaitu del kuasa 2 dot V sama dengan minus rho V bahagi dengan epsilon. So yang ini adalah apa yang dinamakan sebagai persamaan Poisson, dan juga daripada sini juga kita boleh expand kepada del kuasa 2V sama dengan kosong. So sekiranya dalam satu volume itu tidak mengandungi apa-apa charge, dan persamaan ini adalah apa yang kita kenali sebagai Laplacian equation ataupun persamaan Laplacian. Okey. Di samping itu juga, daripada expression E dan D yang telah kita dapat sama ada menggunakan Coulomb's law ataupun Gauss law, so kita boleh derive persamaan yang terkandung di dalam Ohm's law, yang mana di dalam field perspektif, so kita akan ada persamaan Ohm's law. So J, vector of J, yang ni adalah current density sama dengan sigma darab dengan vector of E. So yang ni adalah electric field intensity, yang mana dalam perspektif circuit, so kita akan ada Ohm's law
diwakili oleh persamaan V sama dengan IR. So dalam mencari nilai resisten pula, so kita ada V sama dengan IR. So kalau kita rearrange, kita akan ada R sama dengan V bahagi dengan I. So dalam field perspektif, V ataupun potential difference diberikan oleh persamaan ini. So line integration, so minus line integration vector E dot vector of dl. Dan yang ini adalah persamaan yang kita gunakan untuk mencari current. Dan oleh kerana kedua-dua side formula ini, so kita akan ada vektor, kedua-duanya ada vektor E. So akhirnya solution untuk persamaan ini, vektor E ni kita boleh cancel out each other. Dan dl ni, so kita akan dapat L dalam persamaan dalam bentuk L. Dan ds ni kita akan ada solution untuk ds, so kita akan ada satu expression A ataupun satu constant A. Dan kalau kita gantikan keseluruhannya, so kita akan dapat persamaan ataupun equation yang kita boleh gunakan untuk mencari satu-satu resistan untuk konduktor diberikan oleh persamaan ini. So L divided by sigma A. So dalam persamaan ini, so kita akan dapati bahawa elemen electric field intensity akan cancel out each other secara automatik, dan kita akan dapat mengetahui bahawa nilai resisten tidak akan dipengaruhi oleh nilai field yang kita bekalkan. Seterusnya, daripada persamaan vektor E juga kita boleh kira nilai kapasitan dalam satu-satu kapasitor. So katalah kita ada dua konduktor, dan konduktor ni kita pisahkan dengan menggunakan satu dieletrik, dan kedua-dua konduktor ni kita sambungkan pada positif dan juga negatif potential. So kita akan menghasilkan satu kapasitor. Dan untuk mencari nilai kapasitan untuk satu-satu kapasitor, so yang ni adalah persamaan umum. Dan daripada persamaan ini, menggunakan Gauss law dan juga potential difference, konsep Gauss law dan juga konsep yang kita ada dalam potential difference, so kita boleh kira ataupun kita boleh analyze ataupun derive persamaan kapasitan daripada perspektif field menggunakan persamaan ini. So yang ini adalah Gauss law. So kita ada close surface integration d dot ds. Okay. Dalam masa sama, D adalah sama dengan epsilon E. So that's why dalam kes ni kita akan ada epsilon multiplied by vector of E dot vector of ds. So based on persamaan Gauss law yang kita dapat pada slide-slide sebelum ni ataupun pada video-video yang sebelum ini. Dan yang ni adalah expression daripada potential difference sebagaimana yang kita lihat sebelum ni. Dan dalam RC circuit, so kita ada satu konsep yang dinamakan sebagai time constant, okay, yang digunakan untuk menganggarkan berapa masa yang kita perlu ambil untuk charge up satu-satu kapasitor. Dan time constant untuk RC ataupun tau RC, so given by this formula RC. Okay, so kita akan ada persamaan R di sini dan persamaan C di sini. So kalau kita masukkan, dan kita akan dapat hasil untuk mencari persamaan tau RC ni ataupun time constant untuk RC circuit sama dengan epsilon bahagikan dengan sigma. Dan unit untuk persamaan ini adalah sama dengan second ataupun saat. Okey, dan juga melalui persamaan dan juga expression daripada vektor E dan vektor D yang kita dapati melalui Gauss law, sama ada melalui Gauss law ataupun melalui Coulomb's law. So kita juga boleh kira ataupun estimate electrostatic potential energy. So electric potential energy ni, electrostatic potential energy ni adalah energi ataupun tenaga yang terhasil dalam satu kapasitor. Okay, so kita ada satu kapasitor. So kapasitor ni kita sambungkan pada satu DC supply, dan DC supply tu dia akan charge up kita punya kapasitor. So walaupun dalam dengan menggunakan konsep yang di antara kedua-dua konduktor tu kita ada dieletrik, so ke mana tenaga yang dibekalkan oleh power supply kita pergi. So tenaga tersebut akan disimpan di dalam dieletrik, dan tenaga tersebut dinamakan sebagai electrostatic potential energy.
Dan energi ini yang disimpan di dalam kapasitor boleh dikira menggunakan persamaan yang ini. So kita akan ada dua persamaan, sama ada setengah Q kuasa 2 bahagi dengan C, ataupun kita juga boleh gunakan setengah CV kuasa 2. Dan di dalam nilai density, so kita boleh menggunakan persamaan ini untuk mencari nilai energy store di dalam satu kapasitor dalam bentuk density. So kita akan ada setengah epsilon E kuasa 2. So the unit untuk persamaan ini adalah joule bahagi dengan M kuasa 3 ataupun M kubik. Dan topik yang terakhir di dalam elektrostatik, so kita diperkenalkan dengan satu method yang dinamakan sebagai image method. So di dalam image method ni, so kita akan ada satu particle charge Q, okey, ataupun charge ni juga boleh diwakili sama ada dalam bentuk line charge density, surface charge density, atau juga dalam volume charge density. Dan kita nak mencari berapa electric field intensity yang terhasil pada satu-satu test point. So katalah kita ada satu point P point di sini. So walaupun secara umumnya kita boleh menggunakan sama ada Gauss law ataupun Coulomb's law untuk mencari berapa electric field yang terhasil pada point ini, namun begitu kita akan ada satu condition yang lain, yang mana kedudukan Q ini terletak pada satu jarak dengan satu plane, yang mana pada plane ini, so kita akan ada potential pada plane ini adalah sama dengan 0 volt. So oleh kerana itu kita tak boleh menggunakan secara terus Coulomb's law ataupun Gauss law sebagaimana yang kita telah pelajari sebelum ini. Jadi bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini? Okay, so kita tambah satu lagi charge, okay, yang terletak pada jarak yang sama berbanding pada kes yang ini. So kita akan perkenalkan satu lagi charge, dan nilai charge ni adalah negatif ataupun opposite daripada apa yang kita ada dekat sini. So kalau charge ni negatif, so charge ni akan bernilai positif. So kalau kita ada charge ni positif, charge ni kita akan ada negatif. So yang ini adalah image daripada charge yang kita ada pada asalnya. Dan jarak di antara charge image ni dengan plane tadi, jarak dia perlu sama dengan jarak di antara charge kita yang asal dengan plane yang tadi. So apabila kita ada condition yang macam ni, so kita akan ada satu field yang terhasil dalam kes ini dalam sebagaimana yang ditunjukkan dalam rajah ni. So yang ini adalah electric field yang terhasil. So apabila kita ada keadaan ini, so kita akan dapat yang center di antara kedua-dua charge ni, voltage dia adalah sama dengan 0. So yang ni adalah test point kita sebagaimana kita ada pada asalnya. Oleh kerana dan setelah kita set up satu arrangement yang begini, okay, so kita boleh menggunakan apa-apa teorem ataupun apa-apa law. So dalam kes ni kemungkinan kita boleh guna Coulomb's law untuk derive electric field ataupun expression electric field yang terhasil pada point yang ini. Okay, dengan menggunakan Coulomb's law sebagaimana kita telah belajar sebelum ini. Okay, so itu saja untuk summary bagi topik elektrostatik. So sebagaimana biasa, sekiranya you all ada soalan ataupun feedback, so you all boleh gunakan ataupun boleh submit melalui portal ULearn. Okay, so terima kasih, good luck and have a nice day.